Di Zoom tak tu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saudari yang live bersama pada pagi ini dalam sesi tazkirah ataupun kuliah subuh pada pagi ini. Jadi pada hari ini kita semuanya bercuti sempena dengan Hari Keputeraan Yang Agung. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi satu tajuk yang saya wawarkan semalam, itulah tajuk bermimpi, hadis bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini saya kutip dalam kitab Sahih Bukhari ataupun dalam kitab kata Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, di mana ada beberapa hadis berkenaan dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala tasammau bi ismi wala takannau bi kunyati wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu ala surati wa man kazzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'anahu minan nar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah juga, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa ma mubasysyirat? Qala ar-ru'yah salihah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang daripada Abu Hurairah juga, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah wala yatamassalu syaitan bih. Kemudian hadis yang keempat, ada satu hadis lagi, hadis daripada Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bih wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin was arba'ina juz'an minan nubuwah wa ru'yal mu'mini juz'un minan sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Baik, hadis yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda tasammau bi ismi. Namakan oleh kamu akan seseorang dengan namaku. Namakan oleh kamu atau memberikan nama seorang daripada kamu itu dengan namaku. Wala takannau bi kunyati, dan jangan kamu memberikan gelaran dengan gelaran aku. Jangan kamu beri gelaran dengan gelaran aku. Wa man ra'ani fil manam, barang siapa melihat akan aku dalam mimpi, faqad ra'ani haqqan, maka sungguh dia telah melihat akan aku akan sebenar-benar melihat. Fa inna syaitan la yatamassalu ala surati, maka sungguh syaitan itu dia tidak dapat merupakan
dirinya di atas diriku dengan rupaku. Syaitan tak dapat merupakan dirinya dengan diriku. Wa man kazzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas diriku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka sediakanlah tempat tinggalnya dalam api neraka. Maka sediakanlah tempat tinggalnya dalam api neraka. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, daripada hadis Abu Hurairah tadi, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat. Tidak tinggallah daripada segala kenabian, minan nubuwah, tanda-tanda kenabian, illa mubasyirat, kecuali perkhabaran gembira. Qalu, mereka berkata, wa ma mubasyirat. Qalu, para sahabatlah tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma mubasyirat, apakah dikatakan sebagai mubasyirat? Mubasyirat mana khabar-khabar gembira itu? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, ru'ya salihah, iaitulah mimpi yang baik. Ru'ya salihah maksudnya mimpi yang baik. Kemudian daripada Abu Hurairah juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Barang siapa melihat aku di dalam mimpi, fasayarani fil yaqazah, maka dia akan melihat aku pada waktu jaga. Fil yaqazah, dalam keadaan jaga. Maka barang siapa melihat aku dalam tidur, maka dia akan melihat aku dalam jaga. Seterusnya, wala yatamassalu syaitan bi, dan syaitan itu tidak dapat merupakan dirinya dengan diri aku. Merupakan dirinya ataupun menyamalah diriku dengan dirinya. Kemudian hadis yang keempat, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa melihat aku di dalam tidur, maka sungguh dia melihat akan aku. Siapa melihat aku dalam mimpi, sungguh dia melihat akan aku. Fa inna syaitan la yatakhayyal yalubih, maka sungguh syaitan itu tidak dapat berupa dengan diri aku. Wa ru'yul mu'min juz'un min sittin wa sab'ina juz'an minan nubuwah, dan ru'yah orang yang beriman, maknanya mimpi orang beriman itu satu juzuk daripada 46 juzuk daripada tanda-tanda kenabian. Daripada 46 juzuk daripada tanda-tanda kenabian. Jadi tuan-tuan, jadi ada lebih kurang dalam 4 hadis berkenaan, sebenarnya ada lagi hadis lain berkenaan dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Dalam hadis pertama ini, baginda Rasulullah SAW menekankan kepada beberapa perkara. Yang pertama, tasammau bi ismi. Tasamma bi ismi. Namakan akan diri kamu dengan namaku. Jadi dalam hadis ini Nabi nak tekan yang pertama, supaya kita menamakan diri kita ataupun menamakan saudara kita, anak kita dan sebagainya, cucu kita dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antara nama baginda Rasulullah ialah Muhammad ataupun Ahmad. Sebut dalam tafsir hadis ini sama ada dengan menggunakan nama Muhammad ataupun nama Ahmad, maka kita digalakkan menamakan anak kita, apa saudara kita, cucu kita dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wala takannau bikunyati, dan jangan kamu memberikan gelaran kepada seorang tadi dengan gelaran aku. Siapakah gelaran aku itu? Gelaran aku itu ialah seperti Abu Qasim. Abu Qasim iaitulah gelaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa begitu, tuan-tuan? Ada satu riwayat menyatakan bahawa ada seorang laki-laki, dalam tafsir hadis yang lain menyatakan berkenaan dengan hadis ini, kan, menyatakan bahawa ada satu riwayat menyatakan bahawa ada seorang laki-laki memanggil nama lelaki yang lain. Qala nada rajulan bil baqi', ada seorang laki-laki memanggil nama lelaki yang lain dengan gelaran Aba Qasim ataupun Abu Qasim.
Apa dia kata? Ya Aba Qasim, ya Aba Qasim, wahai ayah kepada Qasim, Abu Qasim. Wahai Aba Qasim, wahai ayah Qasim. Faltafat ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi SAW ada pada masa itu, maka Nabi pun berpaling ataupun menoleh muka Nabi kepada orang yang berkata kepada sahabat yang seorang lagi itu, Abu Qasim. Jadi ingat, Nabi mengingatkan, menyangka bahawa lelaki itu memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lelaki itu berkata, inni la a'nika innama da'autu fulan. Semuanya aku ya Rasulullah, bukan engkau yang aku masukkan ya Rasulullah, tetapi aku memanggil si fulan itu dengan nama Abu Qasim. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun berkata, tasammu bi ismi wala takannau bi kunyati. Namakan seseorang kamu dengan namaku, tetapi jangan kamu berikan gelaran seseorang itu dengan gelaran daripada gelaran aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kenapa kita lihat daripada hadis ini menyatakan bahawa kita ditegah daripada membeli gelaran ke seorang itu dengan gelaran Abu Qasim ataupun Abu Qasim, tetapi yang dibenarkan kepada kita ialah memanggil dengan nama asal kepada baginda Rasulullah SAW, itulah Muhammad ataupun Ahmad dan sebagainya. Ada nama Muhammad, ada nama Ahmad. Baik. Kemudian ada juga pendapat menyatakan ikhtilafu ulama fi hadhil masalah ila mazabil qasirah. Ulama ikhtilaf ataupun berbeza pendapat berkenaan dengan perkara ini. Salah satu daripada pendapat ini ialah pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, dan juga ahli zahir, annahu la yahillu, tidak halal lah bahawa kita memberikan gelaran dengan Abu Qasim li ahadin aslan, bagi seorang itu pada asalnya, sama ada nama orang itu Muhammad ataupun Ahmad, atau bukan Ahmad ataupun Muhammad, di zahir hazal hadis, kerana zahir daripada hadis ini. Kalau kita lihat pada zahir hadis ini bahawa kita ditegah daripada memberikan nama gelaran, memberikan gelaran Abu Qasim kepada seseorang, sama ada seorang itu nama Muhammad ataupun nama bukan nama Muhammad. Itu pendapat yang pertama lah. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan wa anna hadza nahyu mansuh, sesungguhnya tegahan ini adalah tegahan yang telah pun dimansuhkan. Fa inna hadzal hukumu kana fi awal amri li hadzal ma'na al-mazkur fil hadis. Dan sesungguhnya ini hukum adalah ia pada awal-awal urusan pekerjaan bagi ini makna yang disebutkan dalam hadis. Summa nusiha, kemudian hadis ini pun dinasahkan. Qalu, kemudian mereka berkata, fayubahu al-yawm bi Abu Qasim li kulli ahadin. Kemudian mereka berkata dibolehkan memberikan gelaran kepada seseorang itu dengan Abu Qasim pada hari ini, dia kata. Jadi pada asalnya tak dibolehkan. Ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat pertama menyatakan memang tak boleh memberikan gelaran Abu Qasim ataupun Abu Qasim kepada seorang yang bernama Muhammad ataupun nama Ahmad, yang selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan pendapat itu pula telah dimansuhkan. Bila dah dimansuh, mana dibolehkanlah kita memanggil seorang itu dengan nama Abu Qasim ataupun Abu Qasim, sama orang itu nama Muhammad ataupun Ahmad, dan selain daripada nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mazhab Imam Malik, dan inilah pendapat daripada Imam Malik. Dan ada juga pendapat daripada jumhur ulama salaf, fuqaha, jumhur ulama dan sebagainya. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahawa mazhab Ibn Jarir annahu laisa bimansuh wa innama kana nahyu litanzih wal adab la litahrim. Pendapat yang ketiga menyatakan ialah pendapat Ibn Jarir bahawa sungguhnya pendapat ini tidak dimansuhkan, laisa bimansuh. Hanya saja tegahan ini adalah untuk tanzih, menyucikan dan juga adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada lagi tentang pendapat-pendapat lain lah. Pendapat lain berkenaan dengan ada mana khilaf ulama di kalangan pendapat menamakan seorang itu dengan nama gelaran kepada baginda Rasulullah SAW, Abu Qasim atau Abu Qasim dan sebagainya. Masya Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Jadi kita lihat pada hadis tadi, tasammau bi ismi wala takannau bi kunyati. Namakan oleh kamu dengan nama aku dan jangan kamu berikan gelaran seorang tadi dengan gelaran aku. Wa man ra'ani fil manam faqara'ani haqqan. Dan barang siapa yang melihat akan aku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku dengan sebenar-benar melihat. Maksud melihat aku ini ialah melihat rupaku. Barang siapa melihat akan rupaku dalam mimpi, maka sungguh telah melihat aku dengan sebenar-benar. Kenapa tuan-tuan? Fa inna syaitan la yatamassalu ala surati. Kerana sungguh syaitan itu tidak dapat merubahkan dirinya dengan rupaku. Inilah kelebihan ataupun khususiah yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud kepada pakar ru'ani ini, ra'a hakiki bihaliha min ghairi syubhatin wala raibin. Maknanya melihat secara hakiki dengan halnya baginda Rasulullah SAW tadi, kan, dengan tiada syubhat, tiada keraguan, tiada syubhat, tiada keraguan, dan memang itu benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana syaitan itu tidak dapat merupakan dirinya dengan rupa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahagialah kepada sesiapa yang telah bermimpi ataupun dapat bertemu Rasulullah SAW di dalam tidur. Kerana syaitan tidak dapat merupakan dirinya dengan rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ada nyatakan bahawa, disebut di sini bahawa faidatun, satu faedah. Dia nyatakan satu faedah, dia kata zukira fi Kanzul Akhbar. Disebutkan dalam kitab Kanzul Akhbar daripada Hasan radhiyallahu ta'ala anhu qala man arada ayyara nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumihi fayusalli arba'a raka'atin ba'da isya bitaslimataini wa yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatil kitab wa duha wa alam nashrah wa inna anzalna fi lailatul qadri wa iza zulzilatil ard fa iza salama yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam 70 maratan wa yastaghfirullah 70 maratan wa yanamu mustaqbilal qiblah fa iza kana kadzalika tarfa'u ruhahu hatta tasjuda lillahi ta'ala tatal arsy fa indaha yara nabi sallallahu alaihi wasallam 70 maratan hatta la yastabahu alaihi. Masya-Allah. Dalam kitab Kanzul Akhbar yang disebut dalam ni, dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini, dikatakan bahawa barang siapa yang berkehendak dia nak melihat baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya, dalam tidurnya, fayusalli arba'a raka'atin, maka naklah dia sembahyang sebanyak 4 rakaat. Naklah dia sembahyang tuan-tuan, 4 rakaat. Ba'da isya, sesudah pada solat isya, bi taslimataini, dengan 2 kali salam. Mana sembahyang 2 rakaat, lepas tu salam, lepas tu sembahyang 2 rakaat lagi. Wa yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatil kitab. Dan naklah dibaca pada setiap rakaat itu dengan Fatihah kitab, Ummul Kitab. Kemudian dia baca wadduha. Wadduha wal laili ila saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, alam nashrah laka sadra. Fatihah, alam nashrah. Kemudian rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang kedua, yang seterusnya, rakaat yang pertama yang pada bahagian yang kedua, maka dia baca Fatihah, lepas tu dia baca inna anzalna fi lailatul qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian rakaat kedua dia baca wa iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Mana rakaat pertama dia baca wadduha, kan, lepas Fatihah. Rakaat kedua lepas Fatihah dia baca alam nashrah. Rakaat yang ketiga lepas Fatihah dia baca inna anzalna fi lailatul qadr. Rakaat keempat Fatihah, lepas dia baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian apabila dia salam, yusalli ala nabi SAW 70 maratan. Bila dia dah salam tadi, maka dia bagi selawat, dia baca selawat kepada Rasulullah dengan sebanyak 70
kali selawat. Dia baca selawat daripada Nabi 70 kali salim, 70 selawat. Wa yastaghfirullah 70 maratan. Kemudian dia istighfar sebanyak 70. Selawat 70, kemudian istighfar 70. Kemudian wa inamu mustaqbil qiblah. Kemudian dia tidur menghadap ke arah kiblat. Fa iza kana kadzalik tarfa'u rahu hatta tasjuda lillahi ta'ala atas tar'asy. Kemudian apabila dia tidur, maka rohnya diangkat Allah Ta'ala sehingga dia sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bawah arasy. Kan? Mana bukan mana matilah, mana roh dia itu roh yang diangkat ketika tidur. Kemudian fa indaha yara Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 maratan. Maka di ketika itu maka dia dapat melihat baginda Rasulullah SAW sebanyak 70 kali. Hatta la tastabahu alaih, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pun tak dapat menyerupai. Jadi kat situ maknanya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang, kalau dia memang bercita-cita lah untuk bertemu baginda Rasulullah SAW, junjungan kita baginda Rasulullah. Okay? Dan tak semua orang berjaya melakukannya. Okay? Kalau berjaya itu, alhamdulillah lah, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana berjaya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian waman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adunana. Kemudian barang siapa yang berdusta di atasku secara sengaja, maka sediakanlah tempat tinggalnya dalam api neraka. Sambungan daripada hadis ini. Baik, dalam hujung daripada hari ini nak menyatakan pada kita, barang siapa yang berdusta atas nama baginda Rasulullah SAW, hukum berbohong adalah hukumnya adalah haram. Dalam apa jua perkara, kecuali perkara yang dibolehkan oleh Allah, oleh Islam, maka boleh kita bohong. Tapi pada asal hukum berbohong adalah haram. Dan tanda-tanda munafik ini adalah salah satunya ialah berbohong. Ayatul munafik salasah. Tanda munafik itu tiga. Iza haddasa kazzaba. Apabila dia berkata-kata, dia berbohong. Wa iza utmina khana, apabila amanahkan dia khianat. Kemudian wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia menyalahi daripada janji. Baik, jadi disebut di sini bahawa falyatabawa artinya falyattakhizu lahu mutabawwa'u wa makanan yaq'udu bih wa yuqima. Maksudnya maka naklah dia sediakan tempat tinggalnya yang dia duduk di dalam api neraka. Dan hukum berbohong adalah haram, dengan ijma' ulama menyatakan hukum asalnya haram. Tetapi ada hukum, ada perkara-perkara tertentu yang dibolehkan. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa iza kazzaba al-'abdu kazbatan taba'adu indahul malak. Barang siapa yang berdusta, apabila berdustalah seorang hamba sebagai satu pendustaan, taba'ada anhul malak, maka malaikat menjauhkan diri daripadanya. Baik, lain dengan kadar 1 mil. 1 mil mana beberapa parsah lah. Min tanati ma yahruju min famihi. Kenapa? Kerana tercelanya sesuatu perkara yang keluar daripada mulutnya. Kerana buruknya satu perkara yang keluar daripada mulutnya, maka malaikat itu taba'ada, mana menjauhkan diri daripada seseorang yang bercakap dengan cakap bohong. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, yakum wal kazib, bainal kazib yuaddi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar, wa taharakul sidqu, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birri yahdi ilal jannah. Rasulullah pernah bersabda, hendaklah kamu jauhkan daripada bercakap bohong, kerana cakap bohong itu membawa kepada fujur, dusta ataupun dosa. Wal fujur yahdi ilal nar, sedangkan dosa membawa kamu ke dalam neraka. Wa taharul sidqa, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam bercakap benar. Fa inna sidqa yahdil birra, maka sesungguhnya benar itu membawa kepada kebajikan. Wal birra yahdil jannah, sedangkan kebajikan itu membawa kepada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyatakan di situ bahawa maka kita tidak digalakkan sama sekali untuk berdusta. Apalagi kalau berdusta dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu berkata demikian-demikian, kamu kata itu hadis Nabi, tapi itu bukan hadis Nabi.
Kemungkinan itu mungkin hadis maudhu', hadis yang direka cipta oleh seseorang. Kerana pada zaman dulu pun, semenjak daripada selepas daripada Bangsa Islam wafat, sudah mula ada golongan-golongan tertentu yang mencipta hadis-hadis palsu. Baik, kemudian hadis yang kedua berkenaan dengan melihat Nabi ini, hadis diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwah illa mubasyirat. Qalu wa ma mubasyirat? Qalu ru'yas salihah. Tidak kekallah daripada tanda-tanda kenabian itu kecuali daripada mubasyirat, perkara-perkara yang menggembirakan. Qalu, lalu maka mereka itu berkata, wa ma mubasyirat? Apakah dikatakan mubasyirat? Perkara-perkara yang menyukakan. Qala ru'yas salah, itulah ru'yah salah, mana mimpi yang benar. Mimpi yang benar itulah mimpi, contohnya mimpi para nabi dan para rasul. Mimpi para nabi dan para rasul itu merupakan daripada salah satu pada tanda-tanda wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mimpi Nabi Rasul SAW sendiri bermimpi, kan, melihat suasana keadaan dalam neraka, orang-orang diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW ataupun mimpi kata Nabi-Nabi terdahululah, seperti mimpi Nabi Allah Ibrahim AS yang diminta untuk menyembelih anaknya. Jadi itu mimpi adalah mimpi-mimpi yang benar. Baik, kemudian di sini dinyatakan juga wa ru'yas salihat tasuru wa la tadurru wa tafrahu wa la tahzanu. Ru'yah salihah atau pemimpi yang benar itu menggembirakan dan tidak memudaratkan. Wa tafrahu, dan menyukakan, wala tahzanu, dan tidak mendukacitakan. Menyukakan dan tidak mendukacitakan. Itu dikatakan sebagai ru'yah salihah. Kemudian ru'yah salihah ni juga sama ada seorang itu melihat dalam mimpi ataupun diperlihatkan. Sama ada dia melihat dalam mimpi itu ataupun dia melihat. Ini juga merupakan salah satu pada tanda-tanda ru'yah salihah. Baik, kemudian hadis yang ketiga, hadis yang sami'tu Nabi SAW, hadis pada Abu Hurairah, di mana dia berkata, aku dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'ana fil manam fasayara fil yaqazah. Barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat aku di dalam jaga. Kerana apa? Kerana syaitan itu wala yatamassalu syaitan bi, kerana syaitan itu tidak dapat merupakan dengan diriku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wa barakasallam. Baik, berkenaan dengan barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat aku di dalam jaga. Jadi terdapat kemusykilan terhadap hadis ini. Istaqala bi annahu la ya'ti anna kulli man ra'ahu fil manam yarahu fil qazah. Terdapat kemusykilan bahawa sesungguhnya tidak datanglah bahawa sesungguhnya tiap-tiap daripada orang yang melihat akan Nabi di dalam mimpi, melihat ia di dalam jaga. Jadi ada kemusykilan kat situlah. Siapa yang melihat akan aku di dalam mimpi, maka dia melihat aku di dalam jaga. Jadi apakah maksud di dalam jaga ini, sedangkan baginda Rasulullah SAW telah pun wafat. Rasulullah dah wafat. Jadi macam mana kalau seorang itu, contohnya pada zaman sekarang kita bermimpi, kita melihat baginda Rasulullah SAW, maka lepas bermimpi nanti, maka kita pergi mana-mana, tiba-tiba kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita nampak Nabi dengan secara nyata. Kan? Adakah maksud hadis ini begitu? Di mana hadis ini kita nak mempertempatkan? Apakah maksud pada hari ini? Barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia melihat akan aku dalam jaga. Macam mana kita nak melihat? Kalaulah contoh malam ini, malam besok, contohnya kita bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, kemudian pagi besok itu, siang esok kita tiba-tiba berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kan, adakah maksudnya begitu? Sedangkan baginda Rasulullah SAW telah wafat, kan, dan benar telah wafat, dan tidak ada seorang pun yang berjumpa secara jaga, yang kita tahulah. Jadi apakah maksud dengan pada jaga itu? Maksud fil yaqazah bi yaumil qiyamah.
iaitulah pada hari kiamat. Maksud barang siapa melihat akan aku dalam mimpi, maka melihat dia akan aku fil yaqazah, pada jaga. Maksud dengan jaga ini fi yaumil kiamah, pada hari kiamat. Baik, kemudian cuma ada ditentang pendapat berkenaan dengan fi yaumil kiamah ini. Waqtu ridha zalikal jawab bi anna kullu ahadin yarahu fil qiyamah sawa'un kana rahu fil manam aw lam yarahu. Ditentangkan orang akan pendapat ini, sesungguhnya setiap seorang nanti pada hari kiamat, sama ada orang itu dapat bermimpi dengan jumpa Nabi waktu di dunia ataupun tak dunia, mereka semua tetap akan dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar besok. Ini dia penentangan perdebatan pendapat lah. Kan tadi dinyatakan bahawa barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku pada jaga. Jadi maksudnya pada hari kiamat. Jadi pendapat pada hari kiamat ini dibantah dengan mereka menyatakan bahawa kullu ahadin yarahu fil qiyamah, kerana setiap daripada kamu nanti akan melihat Rasulullah pada hari kiamat. Sawa'un kana rahu fil manam, sama ada seorang itu dapat bermimpi di dunia berjumpa dengan Rasulullah ataupun tak dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Wa ujibu bi anal murad yarahu fil qiyamah ru'yat khassah. Maka dijawab akan pendapat ini pula sesungguhnya maksud melihat akan Nabi pada hari kiamat itu iaitulah ru'yat khassah, mana penglihatan yang khusus, bi ayyakuna qariban minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yashfa'u lahu raf'an darajat. Dengan bahawa sesungguhnya dia seorang itu dia akan duduk hampir dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yashfa'u lahu raf'an darajat, dan Nabi beri syafaat kepadanya dengan terangkat derajatnya. Faqad hasala lahu ma lam yahsil li ghairi, maka sungguhlah hasillah baginya suatu benda yang tidak hasil bagi orang yang lain. Maka dia maksudnya dia mendapat satu kelebihan, dapat duduk dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian di samping itu juga dia mendapat sesuatu kelebihan yang tidak ada kelebihan yang dapat diberikan kepada orang yang lain yang tidak pernah bermimpi ataupun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan yang pertama. Kemudian ada jawapan yang pula menyatakan bahawa wa ujibu bi anna makna yarana fil qaza min ghairi hijab is la yab'adu ayyu'aqiba ba'd al-muznibina bil hijabin anhu. Dijawabkan orang juga, sesungguhnya makna melihat aku dalam jaga ini maksudnya melihat bi ghairil hijab, dengan tanpa dihijab. Lihat Nabi tanpa hijab. Is kerana la yab'adu, kerana tidak jauhlah bahawa ada di kalangan mereka itu yang diiqab, diseksa Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang berdosa, muznibina bil hijab, yang mana mereka itu terhijab daripada melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada sebahagian orang mereka ini dihijab. Jadi orang yang tidak berdosa itu mereka tidak dihijab. Jadi mereka dapat melihat direct langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya. Wa ujiba anil makna yarana fil qaza, maksudnya dia lihat Nabi itu tanpa hijab. Maksud melihat secara jaga itu maksudnya melihat dengan tanpa hijab. Kerana apa? Kerana tidak jauhlah di situ juga bahawa ada sebahagian daripada orang berdosa tadi, yang berdosa ketika mereka hidup dunia, mereka banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pendapat jawapan yang lain menyatakan bahawa ujibu aidan bi anna hadal hadis mahsus biman aslama fi ahadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zamanihi wa lam yuhajir ilahi faraahu fil manam. Dan dijawabkan juga jawapan lain pula menyatakan bahawa sesungguhnya maksud dengan hadis ini ialah hadis ini mahsus, tertentu dengan biman aslama fi ahadi Nabi sallam, dengan orang-orang yang Islam, terkhusus kepada orang yang masuk Islam pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yuhajir ilahi, padahal dia tidak pernah berhijrah ataupun berjumpa dengan Rasulullah sallam, faraahu fil manam, padahal dia dapat bermimpi berjumpa Rasulullah. Kan? Maknanya dia masuk Islam pada zaman Nabi,
pada zaman Rasulullah SAW, tetapi dia tidak dapat berjumpa dengan Nabi. Tidak dapat berjumpa dengan Nabi kerana kemungkinan tempat dia jauh, tinggal daripada Mekah, daripada Madinah, jauh daripada Mekah Madinah, kan, berada di, contohnya di Palestin ataupun berada di benua-benua Eropah dan sebagainya, benua Asia. Jadi dia tak dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi dia hanya dapat berjumpa di dalam mimpi sahaja. Ini jawapan yang golongan yang ketiga lah. Baik, kemudian walihaza yadullu ala annahu la budda min ijtima'i bil Mustafa SAW yaqazah fi hayati Nabi SAW. Dan daripada ini ditunjukkan di atas bahawasanya tidak daripada berhimpun dengan Nabi Muhammad SAW yaqazah pada masa jaga pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh tidak, seorang itu boleh juga berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, inilah kata beberapa pendapat. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa ada pendapat daripada sebahagian daripada orang-orang sufi, dia kata kan maksud dengan melihat pada yaqazah ini, melihat pada waktu jaga, maksudnya yarahu yaqazah fi dari dunia, melihat akannya Nabi waktu jaga dalam hidup di dunia, kan. Ini ada juga pendapat lah yang akan berkata ini pendapat daripada golongan-golongan sufi. Contohnya Abu Abbas Al-Mursi, di mana dia pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW pada waktu jaga, kan, dan dia pernah berkata lau ihtajat anhu tarfat ainin, lau ihtujibat anhu tarfat ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Dia kalau terhijablah daripada aku sekelip mata, nescaya tiada aku hitung diriku daripada orang Islam. Mana kalau terhijab dirinya daripada baginda Rasulullah SAW, sekelip mata, sekelip matanya dia terhijab daripada Nabi, dia tak dapat melihat baginda Rasulullah. Ma'adatu nafsi minal muslimin, dia kata aku ni bukan termasuk di kalangan orang Islam, dia kata. Sampai begitu sekali lah. Nyatakan bahawa dia sangat mementingkan untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Masya-Allah. Baik. Kemudian kata-kata la yatamassalu bihi syaitan. Maksudnya wala yuqdiru ala taswir bi. Maksudnya tidak berkuasalah syaitan di atas merupakan dengan diri aku. Fakama man Allahu syaitan ayyatasawwaru bi suratil karimah fil yaqazah. Sebagaimana menegak Allah Ta'ala akan syaitan daripada merupakan dengan rupanya Nabi yang mulia pada waktu jaga. Kazalika manahu fil manam. Begitu juga menegah Allah Ta'ala akan syaitan dalam mimpi. Merupakan Nabi dengan mimpi. Jadi sebagaimana Allah SWT menegah syaitan merupakan dirinya dengan rupa baginda Rasulullah SAW, begitu juga Allah SWT menegah akan syaitan, menghalang syaitan daripada merupakan dirinya dengan Rasulullah dalam mimpi. Mana dalam mimpi pun syaitan tak boleh merupakan Rasulullah, dan dalam jaga pun syaitan tidak boleh merupakan dengan Rasulullah. Kenapa? Li'alla yastabihul haq binal batil. Supaya tidak boleh tasyabuh, benar hak dengan benar batil. Benar hak dengan batil tak boleh tasyabuh, tak boleh sama. Oleh itu Allah Ta'ala menegah. Disebut dalam Mutasawwif Ibn Jamil dalam syarahnya, dia kata wala tamassalu bi syaitan, kan, maksudnya la yaqdaru ala taswir bi, mana tidak berkuasa di atas merupakan dengan diri aku. Fakama mana Allah syaitan ayat tasawwaru bi suratil karimah fil yaqazah, sebagaimana Allah Ta'ala menegah syaitan daripada merupakan dengan rupanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia fil yaqazah waktu jaga. Kazalika manahu fil manam. Demikian juga kan Allah Subhanahu Wa Taala menegah
syaitan ini merupakan dirinya dalam mimpi. Dan dengan rupanya, dengan mimpinya dengan diri Rasulullah Nabi. Li'alla yatashabbahu haq minal batil. Supaya apa? Supaya tidak serupa benda hak dengan benda batil. Syaitan benda batil, sedangkan Nabi adalah benda hak. Jadi dua benda ini tidak boleh diserupakan ataupun tidak boleh disamakan. Masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Baik, kemudian hadis yang terakhir, man ra'ani fil manam faqra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bi wa ru'yal mu'min juz'un min sitina wa ibna juz'an min an-nubuwah. Hadis yang keempat, hadis daripada Anas berkenaan dengan bermimpi dengan bertemu Rasulullah SAW juga. Man ra'ani fil manam faqra'ani, barang siapa bermimpi dengan aku dalam mimpi, dalam tidurnya berjumpa dengan aku, maka sungguh dia telah melihat akan aku. Fa inna syaitan la yatakhayyalu bi, maka syaitan itu tidak dapat menyerupakan dirinya dengan aku. Wa ru'yal mu'min, dan ru'yah mu'min, mana mimpi orang beriman, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an, satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuah, daripada tanda-tanda kenabian. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya al-muradu minan nubuwah law kusimat lakana ru'yah qisman minha. Maksudnya sesungguhnya tanda-tanda kenabian, jikalau dibahagi-bahagikan tanda-tanda kenabian itu, nescaya adalah mimpi melihat Nabi ini satu bahagian daripadanya. Mimpi yang baik ini satu bahagian daripadanya. Walaysa murad anna ru'yah mu'min salihah juz'an hakikat. Tetapi bukanlah maksud dengan mimpi orang beriman ini, mimpi yang baik ini satu juzuk secara hakikat. Wa innama kana ka juz'in, hanya samalah seperti satu juzuk. Dia macam satu juzuk tapi bukan hakikatnya juzuk. Kata pendapat daripada musannif pengarang ini, bukanlah maksudnya melihat ru'yal mukmin salihah atau mimpi mukmin orang beriman yang soleh itu, yang benar itu satu juzuk secara hakikat, tetapi secara majazi sajalah. Wa inna ma kanat ka juz'in, hanya sama seperti juzuk, bukan satu juzuk tapi hanya sama macam satu juzuk. Li'annaha tadullu ala ma sayaqaum, kerana bahawa sesungguhnya mimpi orang beriman ini ditunjukkan di atas sesuatu benda yang akan berlaku. Sebagaimana sesungguhnya nubuah, tanda-tanda kenabian itu dengan makna wahyu, tadullu ala ma sayaqaum, ditunjuki adalah suatu benda yang akan berlaku. Yakni annal wahyu, kerana sungguhnya wahyu itu terputus dengan matinya baginda Rasulullah SAW. Fala yabqa ba'da mautihi, maka tidak kekallah wahyu itu sudah daripada wafatnya Rasulullah SAW. Ba'da mautihi ma ya'lamu bihi, barang yang diketahui dengannya bahawasanya saya kunu ghairu ru'yah, bahawa adalah ia itu bukan ru'yah yang salih, bahawa adalah dia mimpi tadi kan, tanda-tanda yang lain itu merupakan bukannya ru'yah salihah. Macam tu. Masya-Allah tuan. Baik, kemudian wa inna hadza fi haqqil anbiya duna ghairihim, maka sungguhnya ini tanda-tanda kenabian itu adalah bagi hak para nabi dan para rasul, bukan daripada selain para nabi dan para rasul. Bahkan anbiya yuhu ilaihi bimanamihim, kerana sungguhnya para nabi itu diwahyukan atas mereka itu dalam mimpi-mimpi mereka, sebagaimana diwahyukan kepada mereka itu waktu yaqazah, waktu jaga. Jadi tanda-tanda kenabian ataupun wahyu-wahyu Allah Ta'ala tadi datang kepada para nabi dan para rasul itu ada masa dalam mimpi. Jadi mimpi para nabi rasul ini termasuk mimpi yang baik, mimpi yang soleh, mimpi yang benar. Begitu juga mimpi-mimpi orang yang beriman, mimpi orang beriman kan, yang dapat melihat baginda Rasulullah ini merupakan sebagai satu mimpi yang baik. Dan mimpi yang baik ini satu juzuk daripada 46 juzuk daripada tanda-tanda kenabian, daripada tanda-tanda. Jadi orang kata berbahagialah para orang yang selalu bermimpi yang baik. Jadi kerana wahyu telah terputus, wahyu tak ada lagi.
Oleh sebabkan wahyu tak ada lagi, yang ada pada kita ni ialah bermimpi dengan mimpi-mimpi yang baik. Jadi apabila seorang itu mendapat mimpi-mimpi yang baik, contohnya dapat berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, jadi seorang itu telah mendapat salah satu daripada juzuk daripada 46 juzuk daripada tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian. Jadi kita dapat serpihannya lah, macam tu. Serpihan saja, bukan tetapi lau kusimat lakana li'iyah qisman minha. Kalau tanda kenabian itu kalau dibahagikan, saya adalah mimpi yang baik itu adalah satu bahagian daripadanya. Jadi tetapi khususnya hal yang lebihnya, mimpi yang baik ini diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Diberikan kepada baginda Rasulullah SAW tadi. Kerana Nabi ini waktu dia hidup, ada masanya wahyu datang dalam mimpi. Dan ada masanya direct daripada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wahyu tu datang berjumpa dengan Nabi Jibril, datang selama 23 tahun. Selama dakwah baginda Rasulullah sebanyak 23 tahun Nabi berdakwah di Makkah, di Madinah dan sebagainya, kan? Jadi sepanjang daripada dakwah tadi ada masanya wahyu datang melalui mimpi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apabila Nabi dah wafat, bila Nabi dah wafat, kan? Jadi macam mana kita nak berjumpa dengan Rasulullah SAW lagi? Jadi susah. Dalam keadaan jaga kemungkinan kita tak boleh jumpa dengan Nabi. Kita hanya boleh jumpa dalam mimpi saja. Itu pun kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rezeki dapat kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu barang siapa yang melihat baginda Rasulullah dalam mimpi, maka dia mendapat satu juzuk daripada 46 juzuk daripada tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan. Itulah tuan-tuan pada pagi ini alhamdulillah beberapa perkara yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan mimpi, hadis mimpi baginda Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, kita bahaskan pada pagi ini, insya-Allah sikit sebanyak dapat menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan khususiah kelebihan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan ini dapat melahirkan lagi, menanamkan lagi perasaan kecintaan kita, kesayangan kita, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kalau ada masa lapang, insya-Allah kita dapat berjumpa lagi dan kita boleh berbincang dalam tajuk yang lain pula, insya-Allah. Itu sahaja yang dapat saya kongsi pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.